Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazza binti Abdul Manas bernombor matrik 276524 bersama dengan teman-teman saya Muhammad Amin Saifuddin bin Syarif 276590, Nur Syamirul Azad bin Syed Abdul Ali 276627 dan Nur Ain binti Muhammad Mohsin Zulkarnain 276778. Kami daripada kumpulan 1 PES Melaka akan membentangkan mengenai amalan dan juga bidang komunikasi yang kami pilih. Okey, syarikat yang kami pilih adalah Telekom Malaysia Berhad dan bidang komunikasi yang dipilih oleh kami adalah bidang komunikasi organisasi. Bagi membincangkan berkenaan dengan komunikasi organisasi, kita perlu mengetahui apakah maksud berkenaan dengan komunikasi organisasi. Okey, secara ringkasnya komunikasi organisasi ini adalah satu proses pembentukan dan juga pertukaran mesej, adanya jaringan hubungan yang bergantung dan mengenai persekitaran yang saling tak menentu. Selain itu, komunikasi dalam organisasi ini juga adalah aspek yang paling penting sebab dia merupakan satu elemen yang dominan dalam sesebuah organisasi. Okey, kalau dalam komunikasi organisasi dia melibatkan semua orang, maksudnya semua pekerja termasuk dengan organisasi sendiri, di mana perkara ini akan menyumbang kepada produktiviti dan juga output organisasi sendiri. Okey, kajian yang kami gunakan adalah kajian literatur di mana kami buat berujukan ke atas maklumat yang diperolehi sama ada dekat dalam laman web ataupun apa-apa juga maklumat yang mengandungi idea, data dan juga kaedah yang diperoleh daripada tajuk yang kami akan terangkan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amin Saifuddin bin Syarif. Nombor matriks 276590 akan membentangkan kesimpulan untuk pengenalan bagi syarikat Telekom Malaysia Berhad. Perkhidmatan telekomunikasi pada masa kini terus berkembang pesat. Pada tahun 1946 lahirlah Jabatan Telekom Malaysia JTM yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Bagi memajukan dan menaikkan lagi taraf sektor telekomunikasi ini, maka pada tahun 1987 JTM ini telah diswastakan di atas nama Telekom Malaysia Berhad, dikawasi oleh Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia. Ketua Eksekutif Telekom Malaysia Berhad adalah Dato' Dr. Khair bin Abdul Rahman. Jabatan Telekom bermula di negeri Perak pada tahun 1874 oleh J.W.W. Bush. Ibu usaha pertama telah dipasang di Kuala Lumpur pada tahun 1981. Terdapat 21 talian telefon di Kuala Lumpur pada tahun 1985. Pemasangan stesen satelit bumi yang pertama di Kuantan telah dilancarkan pada tahun 1970 dan pada tahun 1975 pemasangan ibu pesawat telex automatik digunakan di mana ahli perniagaan dapat menghantar telex tanpa melalui telefonis. Pada tahun 1983, perkhidmatan data dan telefax pula telah dilancarkan. Perkhidmatan automatic telephone using radio atur telah diperkenalkan pada tahun 1984. Pada tahun 1990 diperkenalkan pula perkhidmatan tol free antarabangsa dan diikuti pula dengan kad phone tanpa bayaran. Tanggungjawab operasi akan diteruskan oleh syarikat telekomunikasi TM yang bakal menghadapi persaingan yang lebih hebat daripada pesaing-pesaing dari dalam maupun luar negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Muhammad Mohsin Zulkarnain daripada PES Cawangan Melaka. Okey, nombor ID pelajar 276778. Okey, saya nak buat pembentangan untuk penugasan kumpulan. Okey, komunikasi merupakan nadi yang menghidupkan perjalanan sesebuah organisasi. Ia merupakan proses pengiriman maklumat, yakni satu proses terpenting dan kompleks dalam fungsi pengurusan sesebuah organisasi, khususnya institusi pendidikan. Proses komunikasi mengandungi elemen-elemen asas yang berikut. Arahan yang pertama, arahan untuk melakukan. Proses komunikasi mengandungi elemen-elemen asas yang berikut. Yang pertama, arahan untuk melakukan sesuatu atau jangan melakukan sesuatu. Okey, yang kedua, laporan, pertanyaan dan permintaan yang dikomunikasi kepada pihak atasan, terutama kepada ketua yang bertanggungjawab daripada individu tertentu. Yang ketiga, komunikasi antara satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain melalui ketua yang dikongsi bersama. Komunikasi dalam keadaan yang bagaimana dan konteks apa sekalipun mempunyai peranan yang cukup penting. Dalam konteks organisasi, pastinya
mempunyai peranan yang tersendiri. Kepentingan komunikasi dalam organisasi telah dibincang dan dihuraikan oleh ramai sarjana dalam bidang yang berkenaan. Dave Francis 1987 telah menyimpulkan kepentingan komunikasi dalam organisasi kepada 4 fungsi utama. Ia dapat dilihat dalam bentuk model berikut. Untuk mendapat dan menyatukan usaha, untuk mewujud dan mempertahankan suasana yang sihat. Komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan seluruh warga organisasi berkongsi visi dan misi organisasi. Dengan itu, visi dan misi organisasi sentiasa diingati dan dihayati. Warga organisasi akan mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap cabaran dan perkembangan dalaman dan luaran organisasi. Organisasi mempunyai fokus yang difahami bersama dan berusaha ke arah mencapainya melalui komunikasi yang berkesan. Seorang pengurus dapat memupuk warga organisasi agar sama-sama menuju matlamat yang dikongsi bersama itu. Fungsi yang kedua dalam organisasi ialah untuk menyatukan usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Penyatuan usaha ini melibatkan usaha-usaha koordinasi di kalangan anggota dan jabatan di dalam sesebuah organisasi, iaitu merapatkan hubungan di kalangan unit dan jabatan yang berjauhan serta melakukan pengarahan dan pembahagian kerja yang berkesan. Fungsi yang ketiga ialah untuk memupuk suasana yang sihat dan harmoni dalam organisasi. Ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, dengan membina budaya yang sihat berdasar nilai etika dan dasar yang mulia. Dengan ini, semangat berpasukan dapat direalisasikan. Suasana yang sihat demikian membolehkan perkembangan yang positif dalam organisasi. Suasana yang sihat tersebut dapat dipertahankan dengan suburnya sifat kepercayaan dan mempercayai di kalangan warga organisasi, keadilan dan kesesamaan serta meningkatnya semangat kerjasama untuk menjayakan matlamat organisasi tersebut. Fungsi yang terakhir ialah melalui komunikasi yang berkesan dapat memupuk kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Dengan matlamat yang cukup dan tepat, keputusan yang dibuat terutama untuk memajukan kecemerlangan organisasi dapat dibuat dengan penuh bertanggungjawab, cekap dan berkesan. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita membincangkan mengenai amalan komunikasi organisasi yang digunakan oleh Syarikat Telekom Malaysia. Sebenarnya komunikasi organisasi ini terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah komunikasi pengoperasian dalaman, yang kedua adalah komunikasi pengoperasian luaran, dan yang ketiga adalah komunikasi interpersonal. Seterusnya kita memperincikan mengenai komunikasi pengoperasian dalaman. Dalam pengoperasian dalaman ni, anggota TM perlu saling berhubung dan berkomunikasi untuk memenuhi misi dan visi serta objektif yang telah ditetapkan oleh pihak TM. Seterusnya, penggunaan email memudahkan dan juga mempercepatkan interaksi sehingga membolehkan lebih banyak maklumat diproses, disimpan, dihantar dan tapis dengan pantas dengan kos yang efektif, maksudnya jimat kat situ. Dan seterusnya, apabila maklumat tu sampai dengan cepat dan juga jelas, maka peningkatan prestasi dan produktiviti kerja anggota TM hasil daripada sistem kepercayaan antara pihak atasan dengan bawahan, dia menjadi satu impak yang baik. Seterusnya kita memperincikan mengenai komunikasi pengoperasian luaran. Dalam operasi luaran ni, dia lebih kepada TM tu bagaimana dia nak melalui mencapai maklumat dengan hubungan antara organisasi dengan pihak-pihak luar. Contohnya pihak luar tu seperti pelanggan mereka sendiri, pihak kerajaan ataupun agensi-agensi lain dan juga sebagainya lah yang
bukan dalam organisasi mereka sendiri. Okey, seterusnya selalunya pihak TM setiap hari raya ataupun apa-apalah musim perayaan ataupun musim kemerdekaan, mereka selalu buat iklan yang berkonsepkan kemanusiaan, dan kemudian iklan tu mereka share dekat dalam, sama ada dalam risalah mereka sendiri, dalam Twitter, dalam Facebook, dalam YouTube dan juga pelbagai medium lah. Okey, contoh yang terkini pada tahun 2019, pihak TM ada menganjurkan program kemasyarakatan berkaitan dengan program sekolah anak angkat, di mana TM telah memperuntukkan sejumlah 2.4 juta bagi pelaksanaan projek sekolah anak angkat ni. Maksudnya ada 15 buah sekolah dekat dalam Melaka ni yang terpilih. So, rujukan dia adalah dalam petikan bernama bertarikh 22 Jun 2019. Okey, komunikasi antarpersonal ini merupakan satu jaringan komunikasi yang terjalin di antara individu melalui perkongsian maklumat dan juga perasaan sesama mereka. Okey, sebagai manusia kita diberikan satu perasaan iaitu kelebihan untuk berkomunikasi. Jadi selalunya kita akan suka untuk nak berikan pendapat dan juga kita selalu nak kongsi apa perkara-perkara yang kita nak jadikan satu perhatian. Okey. Dalam perkongsian maklumat ni, apabila kita berinteraksi, kita seharusnya mendapatkan satu makna yang positif, di mana makna yang positif ni baik untuk syarikat. Jadi dia membantu dalam mencapai matlamat organisasi sendiri. Okey, kesan dia kalau kita dapat gunakan komunikasi ini dengan baik, dia akan meningkatkan daya saing setiap organisasi dan juga warga TM itu sendiri. Okay, seterusnya kita melihat kepada komponen komunikasi organisasi. Okey, komponen organisasi yang pertama adalah sistem pengurusan, yang kedua iklim dan budaya organisasi, yang ketiga jaringan komunikasi, yang keempat buat keputusan, yang kelima konflik kuasa dan politik, yang keenam adalah kepimpinan, yang ketujuh adalah etika, yang terakhir adalah teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Okay, seterusnya kita memperincikan sedikit saja berkenaan dengan sistem pengurusan. So, sistem pengurusan ni dia ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua adalah hubungan sesama manusia dan yang ketiga adalah sumber manusia. So, kalau ketiga-tiga pendekatan ini digunakan, maka dia akan memberi impak yang baiklah kepada TM, di mana sistem pengurusan tu akan jadi lebih efektif. Okey, seterusnya diterangkan mengenai iklim dan budaya organisasi. Okey, iklim dan budaya organisasi ni dia mempengaruhi komunikasi organisasi ni secara langsung, di mana terdapatnya tanggapan mengenai nilai-nilai yang wujud. Lepas tu dia berubah, dia ikut tingkah laku, dipengaruhi oleh tingkah laku. Lepas tu bila dia dah menjadi satu budaya, perkara itu sukar untuk diubah oleh organisasi itu sendiri. Okey, seterusnya jaringan komunikasi. Okey, dalam jaringan organisasi ni struktur antara individu dengan kumpulan dan dalam organisasi itu sangat penting, di mana mereka berperanan dalam membentuk arah aliran maklumat tu supaya aliran maklumat tu disampaikan dengan betul. Okey, cara bagaimana mereka berkomunikasi dalam jaringan komunikasi ini mereka gunakan adalah komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas, komunikasi bersirang dan juga kabar angin. Okey. Okey, seterusnya buat keputusan. Okey, proses nak buat keputusan ni dia perlu melalui pelbagai proses. So ada pelbagai alternatif dalam macam mana kita nak selesaikan sesuatu masalah. So ada 3 elemen, di mana 3 elemen ni dia mempengaruhi dalam buat keputusan. Di mana dia juga membataskan dalam proses buat keputusan. Yang pertama adalah hubungan dalam kumpulan, yang kedua struktur hierarki dan yang ketiga adalah pertimbangan politik. So ketiga-tiga perkara ini memang mempengaruhi dalam buat keputusan bagi sesuatu organisasi. Seterusnya kita lihat kepada konflik kuasa dan juga politik. So dekat sini organisasi memainkan peranan bagaimana untuk mereka menangani konflik yang ada dalam organisasi mereka.
kuasa yang mereka ada tu sepatutnya mereka gunakan dengan sewajarnya. So sebaiknya politik dekat dalam organisasi, yang ini politik tempat kerja ni seharusnya hendaklah dielakkan lah supaya dapat menghasilkan persekitaran yang harmoni di dalam organisasi. Seterusnya adalah kepimpinan. Kepimpinan ni adalah melambangkan sebagai seorang pemimpin, di mana pemimpin ni dia berperanan untuk membantu ahli organisasi dalam menjayakan sesuatu matlamat. So matlamat organisasi ni sebenarnya dirangka oleh pemimpin itu sendiri, iaitu pengurus ataupun pihak pengurusan atasan. Okey, pihak pengurusan ni dia seharusnya lebih bijak untuk bagaimana nak tackle warga TM mereka sendiri. So mereka juga perlu banyak membuat kajian supaya setiap elemen yang ada dalam organisasi tu diambil kira agar matlamat TM tu seiring juga dengan modal insan yang mereka ada. Okey, seterusnya berkenaan dengan etika komunikasi organisasi. Dalam etika, okey, tindakan baik ataupun tindakan buruk organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab moral dan juga kewajipannya dipengaruhi oleh sistem nilai diri, sistem nilai organisasi dan juga peluang profesionalisme organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir dalam komponen komunikasi organisasi adalah teknologi maklumat dan komunikasi ataupun dikenali sebagai ICT. Okey, ICT ni sebenarnya dia sangat banyak membantu organisasi itu sendirilah. So yang pertama dia akan memantapkan dan juga meningkatkan produktiviti. So banyak maklumat kita boleh simpan, kita boleh proses, boleh hantar, boleh tapis dengan pantas dengan kos yang lebih efektif. So interaksi tu dia jadi lebih mudah, di mana kita menggunakan email, jadi dia akan meningkatkan daya saing lah sebab maklumat tu cepat sampai, jadi dia lebih jelas dan boleh senang tindakan dengan segera tu boleh diambil. Di antara kesan komunikasi organisasi di dalam komunikasi pengurusan dalaman, okey, yang pertama yang kita dapat lihat adalah kadar keuntungan meningkat 400% berjumlah 632.7 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2019. Peningkatan keuntungan ni berkait rapat dengan cara komunikasi yang berkesan yang dilaksanakan oleh pihak TM, di mana mereka mensasarkan modal insan merupakan antara input terpenting dalam diorang punya plan ni. Okey, strategi planning mereka. Okey, seterusnya peningkatan kemahiran anggota TM sehingga mesej yang disampaikan jelas. Selain itu berlaku juga peningkatan dalam kecemerlangan organisasi. Okey, lepas tu setiap daripada warga TM ni diberikan satu garis panduan, di mana dalam garis panduan tu menerangkan apa skop tugas mereka, apa yang perlu mereka tahu berkenaan dengan TM. Jadi secara tak langsung perkara ni dia memberi satu pemahaman kepada warga mereka sendiri, anggota, tak kisahlah sama ada pihak atasan atau pihak bawahan, mana mereka memahami peranan, tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Jadi rujukan yang jelas tu dalam bahasa yang mudah difahami lah, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Okey, anggota TM juga dia jelas bagaimana untuk melaksanakan tugas mereka. Selain itu dapat juga melahirkan warga TM yang lebih proaktif, efektif, berdaya saing, kreatif dan berinovatif. Seterusnya dalam anggota TM juga sebenarnya mereka lebih berdepan dengan kerana pelanggan, tapi disebabkan kemahiran komunikasi mereka, maka mereka dapat mengatasi dengan lebih baik. Okey, persefahaman yang wujud antara anggota Telekom Malaysia adalah dia dapat menjalankan tugas supaya misi, visi dan juga objektif ataupun matlamat TM tu tercapai. Selain itu dia dapat melancarkan juga, kesannya adalah melancarkan kerja yang hendak dilaksanakan dan arahan tersebut juga diterima oleh anggota TM dengan baik. Itu bergantung kepada bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu arahan. Kesan yang kedua adalah kesan kepada komunikasi pengofisan luaran, di mana koordinasi dia tidak akan dapat dicapai. Ini bermaksud komponen strukturasi, aplikasi teknologi, pembangunan sistem dan prosedur sumber manusia dan budaya. Proses komunikasi itu menjadi lebih
efektif di mana segala maklumat dapat disampai dan diterima dengan jelas, tepat, terperinci dan juga telus. Okey, seterusnya lagi berkenaan dengan komunikasi interpersonal, di mana kesan dia adalah membina hubungan persahabatan. Maksudnya dia dapat timbulkan semangat sempurna dan juga bantu untuk semangat mencintai organisasi mereka lah. Selain itu, membentuk rasa dipercayai dan diterima organisasi dengan rasa wujud semangat setia kawan dan juga cintakan organisasi. Yang keempat adalah teknologi maklumat dan komunikasi. So, segala pengurusan dan juga aktiviti dalam sesebuah organisasi itu, mereka disebabkan mereka adalah pioneer dekat dalam bidang ICT ni, maka segala operasi mereka menggunakan ICT lah. So, dia merangsang perubahan secara luas dalam penggunaan teknologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamil Azad bin Sabda Ali daripada PJJ UM Melaka. Tajuk tugasan kumpulan kami pada kali ini adalah Telekom Malaysia. Bagaimanapun, saya akan menerangkan subtajuk saya yang keempat, iaitu bagaimana amalan komunikasi dapat dipertingkatkan. Faktor-faktor kejayaan komunikasi organisasi menurut pada Abdullah Hassan dan Ainun Muhammad pada tahun 2003, saluran komunikasi yang jelas, persekitaran kerja yang kondusif, keakraban hubungan antara ahli dalam organisasi. Antara faktor lain adalah aspek komunikasi. Aspek komunikasi adalah penting dalam hubungan organisasi. Ia juga menjadi pemangkin utama yang mencetuskan hubungan yang erat antara pihak pengurusan atasan dan juga pihak pengurusan bawahan. Bentuk hubungan yang erat inilah yang seringkali mempengaruhi corak pengurusan kerja para kaki tangan dalam organisasi. Bentuk hubungan yang erat adalah seperti kepercayaan majikan terhadap kepentingan kaki tangan bawahan yang mana dapat melahirkan pekerja. Bentuk hubungan yang erat adalah seperti cekap, mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi, mahir berkomunikasi, kreatif dan inovatif. Mesej adalah merupakan unsur penting dalam meningkatkan komunikasi yang berkesan. Mesej yang berkesan dapat meningkatkan sistem penyampaian bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan di sebuah organisasi tersebut. Pertama adalah memahami maksud mesej tersebut dan kedua adalah tujuan mesej tersebut disampaikan. Kedua-duanya memainkan peranan penting dalam mewujudkan maklum balas bagi aktiviti komunikasi, sama ada komunikasi antara perseorangan, komunikasi dalam kumpulan atau komunikasi dalam organisasi. Mesej boleh disampaikan dalam dua bentuk, sama ada secara lisan, verbal ataupun bukan lisan, non-verbal. Daripada bentuk mesej tersebutlah, banyak cara mesej disampaikan, sama ada melalui mimik muka, perbuatan, perbualan, nyanyian, puisi, ucapan syair dan lain-lain. Demikian juga dalam konteks staf dan organisasi, dokumen juga amat penting bagi sesuatu mesej dan panduan menjadikan tanggungjawab semua pekerja dalam mengekalkan amalan komunikasi yang baik. Terdapat pelbagai saluran komunikasi yang digunakan, tetapi keberkesanannya bergantung kepada kesesuaian kumpulan sasaran yang terlibat. Antara saluran komunikasi tersebut ialah komunikasi bersekemuka. Berkomunikasi secara bersekemuka dianggap sebagai kaedah yang paling bermanfaat dalam memastikan maklumat dan pengetahuan dikongsi bersama dalam kalangan ahli organisasi. Aktiviti berkomunikasi bersemuka boleh dilaksanakan melalui 1. Mesyuarat jawatan kuasa pengurusan tertinggi, 2. Mesyuarat organisasi, 3. Perjumpaan pekerja secara berkala, 4. Perhimpunan pekerja secara berkala, yang 5. Taklimat secara berkala. Selain pada itu, bagaimana amalan komunikasi dapat ditingkatkan juga adalah dengan menggunakan email. Penggunaan email sebagai sistem berkomunikasi merupakan komunikasi yang penting dalam organisasi, khususnya penyebaran maklumat berkaitan majlis, kursus latihan, perkeliling, notis mesyuarat dan lain-lain. Bagaimanapun, penggunaan alamat email rasmi sesuatu organisasi perlu digunakan hanya untuk tujuan rasmi sahaja dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Yang kedua adalah web. Web merupakan saluran penting yang menyediakan pelbagai maklumat
organisasi termasuk fakta, perkembangan semasa, pencapaian, aktiviti, berita dan lain-lain. Maklumat yang disalurkan melalui laman web bukan sahaja dapat dicapai dengan mudah dalam komunikasi organisasi tersebut, malah ia juga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan luar. Selain pada itu, papan notis. Papan notis perlulah sentiasa diselenggara dengan baik supaya hanya maklumat yang terbaru sahaja yang dipaparkan untuk maklumat pekerja. Papan notis ini penting dalam menyalurkan maklumat. Yang ketiga, bahan bercetak. Bahan bercetak seperti brosur dan risalah boleh digunakan untuk menyediakan maklumat tertentu yang sentiasa dikemaskini untuk kepada pekerja dalam organisasi tersebut. Yang terakhir sekali adalah portal. Ini menunjukkan pelbagai portal perlu dibangunkan oleh organisasi dan portal ini perlu dikemaskini supaya maklumat yang terkandung dalam portal tersebut mempunyai informasi yang tepat dan betul. Yang terakhir sekali adalah media sosial dan internet website. Sosial media seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, blogging dan lain-lain adalah saluran komunikasi yang mempunyai tarikan. Maklumat yang dimasukkan perlu dikemaskini secara konsisten, menarik dan tepat. Dan akhir sekali dalam ini adalah ketua dan pekerja perlu memanfaatkan kemudahan teknologi komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan perkhidmatan kepada organisasi. Walaupun pengurusan perlu bersifat strategik dan interpersonal, namun ketua organisasi dan pekerja perlu memanfaatkan kemudahan teknologi komunikasi supaya kekal, relevan dan dalam ekosistem komunikasi. Berakhirnya video subtitle saya iaitu portal. Ini bermakna video untuk perbincangan saya pada kali ini telah selesai. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Di sini saya akan membuat kesimpulan berkenaan kejumlah kami, iaitu Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Kejayaan organisasi bergantung kepada komunikasi yang jelas berasaskan pelbagai teknologi manakala kecekapan sesebuah organisasi bergantung kepada keberkesanan interaksi dengan media. Kepelbagaian kemahiran komunikasi melibatkan pemimpin, pengurusan atasan dan kaki tangan bawahan perlu memahami kepelbagaian kemahiran komunikasi termasuk penggunaan komunikasi formal dan tidak formal, komunikasi interpersonal serta media dan komunikasi teknologi maklumat ICT dalam organisasi. Kepelbagaian kemahiran komunikasi seperti komunikasi secara atas ke bawah, downward communication, komunikasi bawah ke atas, upward communication, dan komunikasi mendata, horizontal communication, dilihat dapat meningkatkan tahap komunikasi dalam organisasi. Pengurusan atasan harus merancang strategi jangka panjang dan jangka pendek seiring visi, misi dan objektif organisasi. Komunikasi yang efektif boleh membolehkan anggota TM menguruskan organisasi dengan lebih cekap dan tersusun. Komunikasi organisasi juga perlu dipupuk, dibaik pulih dari masa ke masa agar organisasi dapat berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi. Sekian, terima kasih. Okey, sekian daripada kami. Sekali salah dan silap kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalam.